Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Allamah Al-Mufassir Al-Muhaddis Ar-Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini di dalam kitab dia Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah perkataan dia sekat mana? Hadis ke-27. Al-hadisus sabi'u wa ishrun. Hadis yang ke-27. Khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bertaubat dan menghubungkan silah hubungan di antara hamba dan di antara Tuhan. Dan dalam khutbah tu juga memberi amaran kepada orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat dan bahaya dia. Sehinggalah perkataan Nabi kata, wa'lamu annallaha iftarada alaikum jum'ata fi maqami hadza. Ketahuilah kamu semua, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas kamu sembahyang Jumaat pada tempat ini, pada hari ini dan pada bulan ini dan pada tahun ini sehinggalah hari kiamat. Tak ada dah istilah tak pergi sembahyang Jumaat, wajib dah sembahyang Jumaat sampai hari kiamat. Siapa dia tinggal sembahyang Jumaat, sekalipun dia kata dia sembahyang Zuhur, saya tinggal sembahyang Jumaat tapi tak sah sembahyang Jumaat, ambo nak sembahyang Zuhur, maka hukum dia mesti dipancung leher dia. Ibadat lain kalau kita tinggal hanya berdosa saja. Tak bayar zakat tak kena pacung, berdosa. Tak tinggal haji, patut boleh pergi ke Mekah, tak pergi ke Mekah, tak apa, berdosa sahaja, tak kena pacung. Tak sah puasa, tak apa, berdosa sahaja, tak kena pacung. Tapi kalau tinggal semaya satu waktu saja, maka hukum dia kena pancung tekuk, kena kerak tekuk. Nah, besar tak besarnya sembahyang, iaitu kena bunuh hukum dia kalau meninggalkan sembahyang. Berbaling dengan rukun-rukun Islam yang lain, kalau kita tinggal tak kena hukum bunuh. Maka di dalam sembahyang, hak paling afdal sekali sembahyang adalah sembahyang Jumaat. Tu sembahyang yang paling afdal sekali. Dahlah fardu lagi. Bukan kata setakat fardu kena baca khutbah lagi. Maka sembahyang fardu yang paling afdal adalah sembahyang Jumaat. Maka katanya Nabi, sembahyang tu wajib sampai hari kiamat dah, tak boleh nak ugak gapo-gapo. Faman tarakaha fi hayati au ba'di walahu imamun adilun au jairun istighfafan biha wa juhudan biha fala jama'allahu lahu syamlahu wala barakalahu fi amrih
ala wala salata lahu, ala wala zakata lahu, ala wala hajja lahu, ala wala sauma lahu, ala wala birra hatta yatuba faman taballahu alaihi. Siapa dia yang meninggalkan Jumaat ketika hamba hidup lagi, katanya Nabi, ataupun selepas daripada hamba meninggal, maka baginya ada imam, pemimpin yang adil ataupun pemimpin yang jair, pemimpin yang jahat, tak apalah. Kenapa dia tinggal ke Jumaat? Kerana meringai-ringai ke Jumaat dan mengingkari Jumaat. Tak wajib dah Jumaat atas saya. Maka tidak ada, Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan kesatuan dia, dan Tuhan tidak akan memberkati di dalam urusan dia. Siapa dia yang tak pergi semaya Jumaat, Nabi doa hidup dia tidak berkat. Kesatuan dia, baik dia dengan siapa-siapa, Tuhan tidak akan berkati. Gilah jumpa siapa-siapa dia balah semacam, dengan bini balah, dengan anak balah, dengan saing balah, dengan boh balah, dengan anak buah balah. Jalan ni. Nabi kata sesungguhnya tidak ada sembahyang bagi dia. Dia orang tinggal semaya Jumaat, tak ada istilah semaya dah bagi dia. Pahala semaya tak ada. Tak ada zakat bagi dia, tak ada haji dah bagi dia, tak ada puasa dah bagi dia, tak ada sebagai kebaikan bagi dia orang yang tinggal sembahyang Jumaat, kecuali dia bertaubat kembali sembahyang Jumaat. Maka siapa dia yang bertaubat, Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Ni amaran bagi Nabi. Nabi kata siapa dia tinggal sembahyang Jumaat, tak ada istilah kebaikan. Buatlah baik setara mana Tuhan tidak nilai. Zakat puasa dia tidak ada nilai kerana dia meninggal ke sembahyang Jumaat. Al-haditsus samin wa isrun, hadis yang ke-28. Khutbah Nabi SAW menyebut padanya jenis-jenis peringatan dan amaran-amaran. Telah meriwayat Imam Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya Abu Sa'id, "Shalla bina Rasulullah yauman salatal asri summa qama khatiban. Falam yad'a syai'an yakunu ila qiyamis sa'ah ila akhbarana bihi. Hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu wa kana fi ma qala." Katanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, satu kali Rasulullah bersembahyang asar dengan kami. Rasulullah semaya asar dengan kami para sahabat. Lepas semaya asar Rasulullah bangun caca khutbah. Ada khutbah kau lepas semaya asar? Dok, Rasulullah berceramah lah kita kata. Nasihat sambil berdiri. Ada nasihat sambil duduk, ada nasihat sambil berdiri. Maka Rasulullah bangun dan berceramah kepada sahabat-sahabat dia. Maka Rasulullah sebut semua perkara yang akan berlaku sehingga hari kiamat. Ni khutbah ni panjang. Ada sahabat kata ada hadis Rasulullah khutbah daripada pagi sampai petang. Kecek semua benda yang akan berlaku sehingga hari kiamat. Rasul sebut berarti Rasulullah tahu kiamat tu berlaku bila. Cuma Rasulullah tidak beri secara soreh, secara nyata bilakah kiamat itu berlaku. Kerana Rasulullah boleh sebut benda yang akan berlaku sampai dekat dengan kiamat. Serupa dengan kita lah. Awak kenal kodok rumah kawan tu? Saya tak kenal, tapi saya boleh tunjuk belakang alamat-alamat, tanda-tanda sehingga dekat dengan rumah kawan tu. Sebelum rumah tu dalam 3 kilo ada bangunan ni. Dekat 2 kilo, 15 kilo, 3 meter, 5 meter sebelum pada rumah tu ada gini. Berarti dia kenal rumah tu sebenar. Cuma dia hanya sebut tanda-tanda. Maka Nabi tak royak dia tahu, tapi Nabi sebut tanda-tanda sehingga dekat-dekat dengan betul-betul kiamat. Maka setengah ulama ahli tauhid kata Rasulullah tahu kiamat tu bila. Maka dia beritahu dalam satu khutbah maka katanya Abu Sa'id ada apa-apalah. Hok tak ingat lagu tu lah. Moga panjang sangat sahabat pun tak ada nak ngapa belaka. Dulu tak ada istilah tulis-tulis, tak ada. Rasulullah tak benar ke tulis apa sahaja daripada dia kecuali Al-Quran sahaja. Jangan tulis selain daripada Al-Quran. Kerana apa? Takut bertukar di antara Quran dengan hadis. Maka hadis zaman dulu hafal di dada, tak dibenarkan tulis. Maka Al-Quran tak apa, ada penulis wahyu. Maka zaman kebelakangan ni barulah zaman Umar ibn Abdul Aziz baru mula ditulis hadis. Maka hadis ni terlewat. Quran saja pada zaman Nabi. Maka sahabat apa? Ada hok ingat, ada hok tak ingat. Main apa panjang telajak.
Maka di antara pesanan Rasulullah kata inna dunya khadiratun hulwah. Sesungguhnya dunia itu adalah benda yang indah dan yang manis. Dunia itu seolah-olah tanaman yang hijau dan yang manis. Berarti dunia itu menggoda. Dalam warna hijau, segar. Bukan kata segar, manis pula dunia ni, katanya Nabi. Mu kena ingat kata dunia ni ujian kepada kamu. Ujian bukan main-main. Ramai orang terpesona dengan dunia ni. Kalau tak kuat iman, tak ada apa dah lah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menggantikan kamu, melantik kamu sebagai khalifah di atas muka bumi. Untuk menguruskan bumi, Allah Ta'ala utuh kamu. Kamu sebagai khalifah pengganti Allah untuk menguruskan bumi ini, menghidupkan, memakmurkan bumi ini. Allah Ta'ala tidak lantik malaikat kerana malaikat tak makannya muda. Malaikat tak makan sawit, malaikat tak cara minyak-minyak, muka pok dia tak makan. Maka yang menghidupkan bumi, gali bumi, gali minyak, buat tanah goni, buat gotu, jual goni, kerak gotu, kerak goni, dunia diberi kepada manusia, barulah dunia ni hidup. Kalau malaikat boleh dunia ni, tak ada cara rumah-rumah pun tak sih duduk kau tu. Tumbuh rupuk saja, tak ada orang bercara. Lepas tu buah serta buah durian, tak ada orang makan pakai jatuh dengan begitu, tak ada orang. Maka kerana manusia itu dunia ini jadi subur, jadi hidup kerana manusia. Manusia jenis bahasa makan, jenis bahasa minyak pitih. Kalau boleh minyaknya jual minyak, kalau korek gotunya wak goni jual gotu, sesuai. Maka dunia ni jadi hidup jika manusia tu ada. Antara hikmah kenapa manusia dilantik untuk mengurus dunia ni, kerana dia boleh cara dunia ni. Maka Tuhan akan melihat bagaimana kamu buat atas muka dunia ni. Gapo dia mau buat benda baik, kalau benda tak molek, Tuhan akan perhati sasa. Sesungguhnya takutlah kamu mengenai dunia, berhati-hati dengan dunia. Jangan rasa kita kuat dengan dunia. Dunia tipis je bagi saya. Berapa banyak orang rebah kerana dunia. Rasulullah kata kepada sahabat dia, wahai sahabat-sahabatku, aku tidak bimbang kalau kamu miskin. Miskin tak apa. Semakin miskin kamu, semakin kuat kamu duduk di masjid, duduk balasah, taat kepada Tuhan. Tetapi aku bimbang kalau dunia dibentangkan kepada kamu. Memang manusia apabila dibentangkan dunia bukan semakin taat, tetapi semakin payah nak buat ibadat. Dulu masa tak ada kereta, rajin mari balasah. Tetapi apabila ada kenderaan laju, tak mari balasah. Sebab laju telajak, start gear 1, kota baru dah. Tak ada siapa seorang dekat rumah dia. Semakin mudah manusia, bukan semakin mudah buat taat, semakin mudah untuk lari daripada buat taat. Dulu zaman tak kerja lah mana, rajin balasah. Lah ni apabila ada projek, ada gapo, payah nak mari balasah. Sudah. Kecuali orang yang kuat iman boleh pegang. Ni ujian. Ujian ketika senang lebih payah daripada ujian ketika susah, katanya Nabi. Hak tu sahabat dia. Pokok kita ni hak tak kuat iman lagi-lagi lah. Wattaqun nisa, Nabi kata takut Tuhan dalam bab urusan perempuan. Wattaqun nisa, hendaklah kamu takut kepada perempuan. Takut kepada perempuan. Bukan. Tak ada lah fitnah yang Allah Ta'ala, Nabi Allah Ta'ala beri kepada Bani Adam kecuali perempuan. Perempuan ni sebesar-besar fitnah. Kerana apa? Kerana permulaan fitnah bagi manusia pada zaman Nabi Allah Saleh alaihi salam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi Allah Saleh ini zaman dia iaitu cerita unta Nabi Allah Saleh. Lagu mana fitnah paling besar sekali pada zaman Nabi Allah Saleh? Antara mukjizat dia, Nabi Saleh berdoa kepada Allah, sebutir gunung melahirkan seekor unta. Waktu bi unta. Apabila kaum Nabi Allah Saleh cabar Nabi Allah Saleh, wahai Saleh, mu dakwa mu jadi nabi. Okey, mu tengok gunung besar tu. Okey, biar gunung itu melahirkan seekor unta. Pening kepala. Kita kalau unta beranak unta boleh kira, bukit beranak bukit boleh kira. Hak ni dia kata bukit melahirkan unta. Nabi Saleh kata tak apa, hamba diwakil daripada Allah Ta'ala. Dia semaya 2 rakaat minta dengan Allah, tiba-tiba bukit tu berkocok.
Raka tubik seekor unta yang sangat besar. Bukit lahirkan seekor unta. Bayar besar mana unta tu. Apabila lagu tu unta tu, Nabi Soleh kata, apabila mu minta tunjuk mukjizat, aku tunjuk dah. Tetapi syarat, unta ni nak makan. Sehari sungai ni unta ni kena minum. Esok mu pula. Gili lagu tu lah dengan unta tu. Tai dia minum, jangan siapa-siapa dia minum. Ah sudah. Katanya kaum dia jadi korohok dah pula. Kita minta unta jadi korohok pula. Maka orang dia tak puas hati. Akhir sekali ada seorang perempuan. Nabi kata awal-awal fitnah berlaku Bani Israel adalah disebabkan oleh seorang perempuan. Seorang perempuan janda dengan anak dia pergi tawar. Dia pergi cari budak-budak hok debel, hok tak pakai apa, hok main gitar atas kalebok apa semua. Dia kata demo sanggup buat kerja ke tak? Orang Tino tu. Buat kerja ke apa? Siapa dia berani bunuh unta Nabi Soleh? Dia cabar lagu tu. Kalau mu bunuh unta Nabi Soleh, ambo wi duit ke demo, dan anak dara ambo wi ke demo. Janda tu, janda kaya tu. Tuh, pala pengak. Orang jatuh tak berani nak buat benda pelik-pelik. Orang Tino cocok. Orang Tino cocok suruh buat. Orang jatuh dia best tahu mana tolong dia lagu tu duk main ke spila ke duk kaluk lagu tu. Tu web dia best tapi tak berani lah mana buat kerja pelik-pelik ni. Siapa dia berani tikai Nabi utuh Nabi Allah Soleh buat kerja cari naah kata. Maka hok jatuh tak berani mula-mula. Tak berani buat apa dia. Tiba-tiba adalah tiga orang pemuda. Nyo kecek akhir sekali hok tolong berkali makan pi ekstasi kau berapa dia. Nyo mari pala kaya dia. Tak apalah hamba sanggup. Pitih dan anak perempuan. Gi cari masa tengok uta tu duk tidur, nyo kejung tiga orang tu tikai nyo sembelih. Fa'aqaruha dalam Al-Quran kata fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Apabila lagu tu makanya sembelih uta, maka fadamdama alaihim rabbuhum, maka Tuhan hancurkan seluruh kaum Nabi Allah Soleh kerana buat kerja lagu ni. Bermula daripada fitnah seorang perempuan. Dan Nabi pesan, kamu takut berhati-hati dengan perempuan sekalipun dia lemah, tetapi dia boleh ejah kita. Orang jatuh ni debel setara mana tu debelnya katanya Nabi, takutlah kamu mengenai perempuan, fitnah dia sangat besar. Ada kata takutlah kamu akan perempuan, yakni dalam masalah hak dia. Tai nak tunai hak kita sebagai suami, kita sebagai ayah, kita sebagai abang, kita sebagai gapo, cara sikit kepada perempuan. Dia ni bangsa yang lemah. Jangan awak nyanyo ke dia. Apabila dia nikah dengan kita, dia serah ke jiwa raga dia. Dia rela tinggal mak ayah dia, ahli keluarga dia. Mari duduk dengan kita. Tiba-tiba kita buat zalim kepada dia. Tuhan kata, Nabi kata, ittaqullaha fin nisa. Takut ke Tuhan dalam bab urusan perempuan. Jaga, bertanggungjawab kepada perempuan kerana dia seolah-olah dia tinggal dah keluarga dia, mari nak duduk dengan kita, menyerahkan jiwa raga dia kepada kita. Kalau kita buat nyanyi beratlah, takut ke Tuhan sikit. Sekalipun dia makhluk lemah, mu nak sepak, mu nak tendai boleh Tuhan nak buat katanya Nabi, tapi ingat ke Tuhan, amanah daripada Allah Ta'ala. Dan janganlah menghalang seorang lelaki oleh hebatnya seorang manusia untuk dia berkata kebenaran apabila dia tahu. Katanya Nabi, apabila mu rasa benda tu salah, kena tegur. Sekalipun orang tu orang besar, orang hebat, apabila mu tahu benda tu salah, tegur. Sekalipun dia tu hebat setara mana, pergi jumpa dengan dia. Jangan pergi tak tegur lagi dia, ataupun pergi royak di depan orang awam, maka hak tu memalukan dia. Pergi jumpa pesena dengan dia, belanja megi ketai kau dia, tengah-tengah duk makan, hamba nak royak cerita ke demo, baru jolok Katanya Nabi, maka setiap orang yang cemburu, maka seseorang itu akan diletakkan baginya bendera pada hari kiamat sekadar mana dia cemburu dalam bab maksiat. Sekadar mana dia semakin cemburu mengenai maksiat, tak boleh tengok maksiat sikit tegur selagu, kadar tu dia akan berada di bawah bendera kebenaran. Sesungguhnya
Anak-anak Adam itu dicipta daripada bermacam-macam bentuk. Ada daripadanya yang dilahirkan dalam keadaan mukmin, hidup sebagai orang mukmin dan mati sebagai orang mukmin. Hak ni hak paling afdal sekali. Ada anak ada yang dilahirkan mukmin, hidup sebagai orang mukmin tetapi mati dengan kafir. Allah Rabbina. Hidup orang mukmin, lahir orang mukmin, mati pula kafir. Dan ada sebahagiannya hidup kafir, lahir dalam keadaan kafir, hidup kafir tetapi mati sebagai orang mukmin. Ada seorang sahabat nama Sayyidina Muaz, Sa'ad bin Muaz. Seorang sahabat nama Sa'ad bin Muaz masuk Islam ketika usia 30 tahun. Dia umur 30 tahun dah, dia masuk Islam ketika usia 30. Meninggal pada usia 36 tahun. Dia masuk Islam umur 30, meninggal umur 36. Perang syahid, mati syahid. Ketika dia mati, 7 aras Tuhan kocok. Dia hanya lahir duduk dalam Islam selama 9 tahun saja. Tetapi ketika dia meninggal, arah Tuhan kocok. Dan orang malaikat yang turun menguruskan mayat dia ketika dia mati syahid, 70,000 malaikat turun iring mayat dia. Dia hanya duduk dalam Islam 9 tahun saja. Umur 30, meninggal umur 36. Ketika hari dia meninggal, arah Tuhan berkocok. Kerana apa? Kerana sedih malaikat menanggung arah. Berkocok siapa arah Allah Ta'ala. Dan 70,000 malaikat mengiringi jenazah dia ketika dia mati syahid. 9 tahun duduk dalam Islam. Dulu dia kafir. Siapa umur 30, 9 tahun saja siapa perikat lagu tu. Tengok orang duduk dengan Nabi nah. Rezeki dia. Kita duduk puluh-puluh tahun dah di dalam Islam. Kita mati kocok ke duk arah. Pohonnya tak kocok. Sisu pun tak kocok. Tak ada pedoh kadang-kadang kita dah. Allah, tercabarnya sahabat dulu lagu mana boleh hidup 9 tahun saja dengan Nabi, dia meninggal. Nabi sebut arah duk kocok. Arah ni tahu tak besar mana? Arah ini dunia dan seisinya, kursi dan seisinya berbanding dengan arah seperti satu cincin dilempar di satu padai yang sangat luas. Tak tahu? Tak tahu arah tu besar mana. Berkocok hari meninggalnya Sayyidina Sa'ad bin Muaz. Oh besok debem nak setara tu. Wa minhum, dan ada orang anak ada itu dilahirkan keadaan kafir. Hidup kafir, mati kafir. Allah lah. Alhamdulillah, kita puji Allah kerana pilih kita jadi orang mukmin. Jangan rasa sombong, jangan rasa takabur apabila Allah Ta'ala pilih kita jadi orang mukmin. Ni apa metel-metel lah dia Islam, habisnya kata ke orang kafir. Padai muka biar mati dengan kafir Yahudi. Padai muka wajahnya jelek pula ke orang kafir. Kita jadi orang Islam kena bersyukur. Bukan rasa sombong dengan takabur. Orang kafir juga kalau Tuhan beri hidayah, dia nak juga kebenaran, dia nak juga masuk syurga. Tetapi dah Tuhan beri hidayah kepada dia, siapa dia yang dia kehendak. Tuhan beri rezeki kepada kita jadi orang Islam. Kalau Tuhan takdir kita lahir daripada perut orang Yahudi, ni lah ni, kita duk tembak orang Palestin, kita nak buat lagu mana? Tunggu masa ya kita dibakar oleh Allah Ta'ala. Tetapi Tuhan tak buat lagu tu, Tuhan buat kita orang Islam. Boleh kenal Allah, boleh kenal Nabi Muhammad. Maka nikmat ni perlu disyukuri, bukan dirasa sombong. Bukan rasa bongkak. Sebab tu siapa dia yang redha dengan kekufuran seorang kafir jadi kafir. Siapa dia redha dengan kafirnya seorang kafir jadi kafir. Ni masalah orang-orang awam kecek tu mudah. Orang kafir Yahudi padai muka biar dia mati kafir. Mu suka orang ni kafir dengan Allah Ta'ala. Mu suka, mu redha orang ni kafir dengan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad jangan royak. Nabi Muhammad pesan jangan redha dengan kafir siapa dia pun. Sekalipun orang kafir tu orang kafir, jangan redha lagu mana. Kita suka pada muka dia kafir mati kafir. Oh sedap kecek lagu tu. Siapa dia yang redha kafirnya seorang kafir jadi kafir. Orang kafir dengan Tuhan kita suka. Ar-ridha bil kufri kufrun hukum dia. Ar-ridha bi maksiatin maksiatun. Orang buat maksiat kita duk suka. Oh, padai buat maksiat kakak ni kena padai buat maksiat.
Kita suka orang buat maksiat Tuhan. Kita dah maksiat dah. Ar-ridha bi maksiatin maksiatun. Suka orang buat maksiat Tuhan. Orang buat maksiat Tuhan kita suka. Oh, buat maksiat. Oh, berarti maksiat dah kita. Banyak mana kita dok kata ke orang kafir beru. Nabi Muhammad tak suruh kata, Nabi Muhammad suruh dakwah dia. Usaha pisah juga biar dia boleh iman sebagaimana Allah Taala beri kita iman. Ala wa inna minhum bati al-ghadab sari al-faiq wallahu a'lam.